Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung kembali kitab kita Al-Iman, berhubung dengan perkara yang bersangkutan dengan akidah Muslim ataupun iman ataupun tauhid, yang mana pada kuliah yang lepas kita telah menyebut ta'arif ataupun definisi apakah yang dimaksudkan dengan iman. Bila kita sebut iman, bermaksud al-iqraru bil lisan, dia melafazkan atau mengucapkan dengan perkataannya. Al-iqraru bil lisan wal-i'tiqadu bil janan. Dia bukan sahaja melafazkan dengan perkataan ataupun lisan, lidahnya, ucapannya, tetapi dia juga kena mengakui dan menerima, membenarkan apa yang dia sebut dan dia ucapkan itu, seperti syahadah, syahadatain, dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah itu bukan sekadar diucapkan, dilafazkan ataupun disebut dengan lidah, tetapi mesti diterima dan diakui oleh hati. Dan mestilah juga di dalam maksud iman itu, apabila seseorang mengakui Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, la ma'bud bihaqqin illallah, tidak ada sesuatu ma'bud yang berhak disembah dengan benar illallah, melainkan hanya Allah. Sebab itu apabila seseorang itu mengikrarkan, menyebut syahadah, dia menafikan segala-gala sembahan Tuhan ataupun apa-apa sahaja yang diangkat untuk ditaati, melainkan hanya Allah. Bukan sahaja di mulut, tetapi mesti diakui dengan hati, dipercayai, diyakini, diterima dengan hati. Kan? Sebab itu bila kita sebut Islam, Islam tu maksud apa? Serah, penyerahan. Al-istislamu lillah bit-tauhid wal-inqiyad bit-ta'ah wal-khulus. Iaitu bila kita mengaku Muslim, kita mengaku sebagai orang Islam, menyerahkan sepenuhnya diri kita ini kepada Allah. Bagaimana bukti penyerahan tu? Yang dikatakan kita menyerah diri tu, yang dikatakan Muslim itu, dengan kita mentaati segala titah perintah Allah. Baru dia kata Muslim, baru dia kata orang yang menyerah diri, baru dia kata orang yang beriman. Sebab itu dia ada ucapan dan dia ada perbuatan. Okey? Wal i'tiqadu bil janan wa amalu bi jawarih wal arkan, dan dia melakukan amal bil jawarih dengan anggota badan. Ini apa yang disebut oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, antaranya al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, anak murid kepada al-Imam Syafi'i. Okey? Itu maksud iman. Maksudnya orang yang beriman itu orang yang dia mengucap. Kita dah mengucap. Kita semua dah mengucap.
Yang saya duk pelik, kita dah mengucap lah, kan? Tiba-tiba bila kita nak menikah, saya diperoleh tak lah, alhamdulillah. Waktu saya kahwin tu tak ada. Qadhi ataupun juru nikah tu, ataupun tu imam lah, setengah-setengah tempat pendaftar nikah tu, dia suka suruh pengantin lelaki mengucap. Ini benda yang mengarut. Dia tu mengucap, tengok, tak ada pasal celah-celah tu duk suruh pergi mengucap. Tapi kita punya anak terona ni kebanyakannya mungkin jahil ke, mungkin apa ke, atau mungkin dia tak mau nak ingat, tidak tanya sebentar, buat apa? Nak suruh mengucap buat apa? Kan? Kalau dia tanya tu, tanya balik. Tapi masalah sedia nak urus. Tapi kalau saya tanya balik, ni pasal apa ni? Duk tak duk nak suruh saya mengucap pasal apa? Sebab apabila kita suruh satu orang mengucap, apabila satu orang kita suruh satu orang mengucap, di sana maksudnya kita meragui keislaman dia. Faham tak? Seolah-olah macam kita nak renew, kita nak suruh dia perbaharui, tajdid. Dia kata mengucap, tengok, tak perlu. Tak ada dalam hadis, tak ada dalam nas, tak ada dalam mana-mana qaul ulama mengatakan sebelum akad mesti mengucap. Ni mai ku hujung-hujung ni, pandailah depa ni. Suruh mengucap lah, suruh baca Fatihah lah, suruh hok nu lah, suruh hok ni lah. Kawan tu dah kerusus dah. Dia suruh baca. Manusia ni kadang-kadang bukan dia tak reti, gelabah banyak-banyak benda. Kan? Jadi bukanlah saya nak sebut bab tu, saya nak habaqnya, tak payahlah duk suruh mengucap. Dah nak main menikah pakai kain apa, baju Melayu sampin, takkan Hindu kot. Tu pun betul, mengucaplah getak dia tu. Kan? Tak payah. Budaya macam ni tebah buang. Kan? Tebah. Tak payah. Dia tu imam terus straight to the point. Kita bukan kursus akidah kertas 001. Kita nak menikah. Apa yang betul? Saya isi borang tulis Islam dah. Bukan kata dia aja Islam, keturunan dia Islam. Kan? Tak payah. Ha? Okey. Ada orang tanya dia nak mengucap ke? Mengucap ni bukan nak menikah. Bila mengucap? Tuan-tuan, bila mengucap? Ha? Laqinu mautakum, riwayat Muslim. Ajar orang yang nak mati mengucap. Dia nak kahwin bukan nak mati. Okey? So, satu orang bila dia mengucap syahadah, dan kita semua ni Muslim mengucap syahadah, kita juga mesti mengakui kalimah itu, syahadatain, dua kalimah syahadah itu dengan hati kita. Maksudnya kita yakin, percaya, tasdiq, membenarkan bahawa tak ada Tuhan, tak ada sembahan, tak ada zat, tak ada makhluk, tak ada apalah yang lebih besar dan layak disembah melainkan Allah. Maka sebab itu tidak ada takut melainkan hanya kepada Allah. Tidak ada apa situ. Sebab itu dalam Fatihah kita kata iyyaka na'budu, hanya engkau semata-mata. Tak ada selain daripada engkau. Kan? Itu maksud kepada syahadah. Tapi orang kita dia tak faham. Bukan dia tak faham perkataan tu, tapi dia tak faham maksud. Bila kita kata hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita sembah, hanya kepada Allah kita takut,
maka tak adalah zat makhluk ataupun apa-apa yang kita takut selain daripada Allah. Kita tak minta kepada bomo, kita tak minta kepada hantu, kita tak takut kepada makhluk lain. Itu kesan daripada tauhid. Nampak? Okey? Kemudian kata para ulama juga, bila kita sebut iman, dia merangkumi qaulun wa amal. Itu yang termasuk dalam kita kata tadi tu, mengucap dan juga hendaklah dia buat. Sebab ada orang yang dia sebut tapi dia tak buat. Kan? Ada orang sebut tapi dia tak percaya. Kan? Ada orang yang dia sebut tapi dia tak buat. Seperti yang kita sebut golongan yang dia sebut tapi dia tak percaya, munafik umpamanya. Dia sebut, dia mengucap, munafik mengucap. Pasal itu kita kata munafik itu izharul iman. Izhar, dia menunjukkan, dia menampakkan, dia kata apa, dia habaq kata dia beriman, dia mengucap, tapi ibtan, dia menyembunyikan kufur. Dalam hati dia tak terima. Dia sebut Muhammad itu Rasulullah, hakikat dalam hati dia tak terima. Pasal itu dia nama munafik. Berbeza dengan muslim. Okey? Tapi bahaya dia daripada kafir. Munafik ni kafir yang bahaya. Sebab kafir kita nampak kufran bawah jelas. Kita nampak dia kafir, dia mengaku. Kan? Tapi yang ni kita kata dalam selimut. Maksudnya musuh dalam selimut. Dia mengaku lain tetapi hakikatnya dia lain lah. Kan? Okey. Kemudian kita juga sebut qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Sebab itu perkataan seperti orang beriman itu ada amalan qaul, bacaan Al-Quran, zikrullah. Kan? Ini semua termasuk daripada qaulun, perkataan. Dan dia juga ada kita sebut qaulun, perkataan lisan dan perkataan hati. Ada hati juga berkata, kan? Hati juga ada perkataan seperti apa? Niat. Niat tu perkataan hati. Kan? Okey. Kemudian amal, perbuatan. Seperti apa? Salat. Itu perbuatan jawarih wal arkan, anggota badan. Ini orang Islam. Pasal itu Muslim, dia melakukan bukan sahaja sekadar bercakap, dia juga membuktikan ataupun menunjukkan iman dia itu melalui tindak tanduk dia sebagai orang beriman. Tawaf, itu perbuatan apa? Memusin ataupun mengelilingi Kaabah itu daripada amal jawarih wal arkan. Okey. Dan kita juga tengok yang disebut oleh para ulama yazid wa yanqus. Ini juga disebut oleh pengarang kitab kita dan kita akan bahas insya-Allah nanti. Dia kata iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Jadi tuan-tuan kena ingat, iman tu satu, dia ada perkataan dan dia ada perbuatan. Perkataan itu ada sekadar lisan dan ada yang di dalam hati. Kan? Dan dia juga ada perbuatan. Amal, bukan sahaja amal anggota badan, dia juga ada amalan hati. Seperti kita bincang dulu, takut, tawakal, hub, cinta, raja, mengharapkan, kan? Itu juga termasuk dalam amalan hati. Dan kita kena ingat, iman sesuatu yang abstrak. Iman, bila sebut iman tu benda tak boleh nampak. Benda yang tak boleh nampak. Kan? Kita tak tahu besar mana iman kita. Kita tak tahu tinggi mana iman kita. Sebab iman itu dia sesuatu yang yazid wa yanqus. Dia boleh bertambah, maksudnya iman itu boleh kuat, iman itu boleh mantap, boleh kukuh. Dalam masa yang sama, iman itu boleh yanqus, boleh lemah, boleh jadi sakit. Itu kita akan tengok dalam dalil nanti. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Okey. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kita juga tengok sedikit apa yang disebut pada muka surat 261. Ini kita sambung apa yang dibawa oleh penulis kitab kita.
261 pada nombor 4. Para ulama ahli sunnati wal jamaah bersependapat mengatakan seseorang hamba yang mempercayai di dalam hatinya sahaja dan melafazkan dengan lidahnya tetapi tidak mahu beramal dengan anggota, maka ia telah menderhakai Allah dan Rasulnya dan layak baginya menerima siksa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Okey. Tuan-tuan, tak buat ni boleh dipecahkan kepada dua bahagian. Satu, dia tak buat itu kerana dia tolak, enggan, dia tak mau. Okey? Satu lagi, dia tak buat dalam erti kata bukan dia tak terima, bukan dia tolak, tetapi mungkin kerana dia malas ataupun mungkin kerana dia faktor-faktor lain lah. Iman yang lemah juga boleh jadi sebab. Kerana okey, saya bimbang sekali lagi bila kita nampak ada beberapa manusia yang tidak buat apa yang Allah suruh, kita mungkin mengkafirkan dia. Ini bahaya juga. Sebab pertama, di sisi ahli sunnah dia kata apa? Seseorang yang mengaku terima, percaya, dia Muslim. Tetapi apabila sampai kepada amal, di sini ada sedikit pecahan. Okey. Pasal itu kita tengok di sana ada khilaf orang tak semayang. Okey? Ada khilaf. Jumhur ulama, majoriti mazhab kecuali mazhab Imam Ahmad. Seseorang yang tak salat ni termasuk daripada amal perbuatan. Salat itu iman. Dia termasuk daripada amalan perbuatan. Orang beriman, orang Islam kena salat. Bahkan Nabi kata, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufur tarkus salah. Beza antara orang Islam kami ni dengan orang yang bukan Islam pada meninggalkan salat. Okey. Salat ni sebahagian daripada amal perbuatan. Adakah orang yang tak salat, tak menunaikan salat, tak melakukan salat, tak mengerjakan salat, dihukum kafir? Maka kalau kita tengok pada jumhur ahli sunnah, majoriti mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Malik, mereka merincikan perkara itu pada kenapa dia tak buat. Sebab itu orang yang tak buat ni, di sisi majoriti fuqaha, kalau dia tak buat kerana dia malas. Seperti ramai orang kita ni, dia malas. Tapi dia menerima kewajipan, dia mengakui bahawa benda tu wajib, benda tu sabit, benda tu disuruh, tetapi dia tak buat kerana dia malas, kerana iman dia lemah, kerana banyak faktor dan sebagainya, dunia dan sebagainya. Maka jumhur mengatakan dia Muslim fasik. Dia Muslim tapi dia fasik. Maksudnya dia dianggap orang Islam, dihukum sebagai Muslim, tetapi kategori pelaku dosa besar. Seperti orang yang tidak tutup aurat, orang yang buka aurat, orang yang mendedahkan aurat, orang yang berjudi, orang yang berzina dan sebagai orang yang buat dosa besar, kan? Orang yang tidak menunaikan apa yang Tuhan suruh, orang yang tak bayar zakat dan sebagainya. Mereka ini kalaulah tak buat itu kerana mereka malas dan sebagainya, mereka mengaku terima, mereka ini Muslim. Tapi kalaulah mereka tak buat itu kerana mempertikaikan hukum tu, meragui hukum tu, menolak, yang kita panggil kufur juhud tu, dia tolak, dia enggan, dia tak pakai hukum tu, memang dia tak terima, di sini barulah dia jatuh kafir. Dari sudut perbuatan tu, kan? Okey. Tapi kalau dia buat, dia berlakon, itu bukan urusan kita.
Okey? Satu orang dia salat tapi sebenarnya dia bohong, dia berlakon, dia berpura-pura. Ini bukan urusan kita. Nabi kata siapa yang mengucap kemudian dia ikrarkan syahadah, maka kami makan sembelihan dia, sah perkahwinan dia. Ini disebut dalam hadis. Mana kita hukum apa yang zahir. Tak perlu kita nak cek, tak perlu kita nak semak sama ada dia semayang ni betul-betul ke dia semayang atau dia berpura-pura. Ini tidak disuruh, tapi kita hukum nahnu nahkum bidzawahir. Siapa yang kita tengok dia mengucap, dia salat, okey. Lepas tu bila pula dia nak jadi kafir? Seseorang itu hanya boleh dikeluarkan daripada Islam dengan bukti yang terang. Seperti dia isytihar ke, dia mengaku kata dia bukan Islam ke, dia mengaku sendiri tak ada paksaan dan sebagainya, dia mengaku, baru kita boleh hukum sebagai murtad. Lagi tak jelas, kita pegang hukum asal dia muslim. Bukan senang tu. Okey. Pasal itu dia kata nombor 5. Mereka bersepakat, ini ulama ahli sunnah juga menyatakan bahawa Muslim yang melakukan dosa besar tidaklah menjadi kafir. Orang Islam yang melakukan dosa besar, fasik, mereka ini Muslim. Ini tuan-tuan kena ingat, akidah ahli sunnah ni bukan akidah yang mudah untuk mengkafirkan orang. Sesiapa yang tuan-tuan tengok Muslim, tuan-tuan kenal daripada keluarga orang Islam, anak orang Islam, dan dia tak pernah isytihar, dia tak pernah mengaku kata dia kafir atau murtad. Kalaulah tuan-tuan nampak dia melakukan dosa besar, berjudi, berzina, ahli sunnah menyatakan dia fasik tetapi Muslim. Berbeza dengan puak Khawarij. Puak Khawarij yang mana dia mengeluarkan orang yang melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar ni dianggap kafir. Okey, ini penting ni. Pasal itu kalau orang tak pakai tudung bagi salam, jawab tak? Orang main nombor ekor, panggil makan kenduri, pergi panggil tak? Ataupun orang yang berjudi, sembelih lembu, boleh makan tak? Ataupun tu imam, mungkin buat dosa besar. Apa dosa besar tu imam buat? Payahlah, kan? Dia jadi imam, boleh kita ikut tak? Dia Muslim. Dia Muslim. Okey? Cuma dia fasik. Dan sebab itu, dia kata apa? Tidaklah menjadi kafir sekalipun ia mati sebelum bertaubat. Okey? Mana-mana orang Islam yang sehingga ke akhir hayat, sampai kepada saat terakhir, dia tak bertaubat, dia mati di atas dosa itu, mati melakukan dosa itu, mati sebagai penzina, mati sebagai penjudi, mati sebagai orang-orang yang tak tutup aurat dan sebagainya, mati atas keadaan maksiat itu, tak dapat hidayah sampai ke sudah, di sisi ahli sunnah dia Muslim. Orang tanya ni, kawan tu bunuh diri, gantung, terjun bangunan, minum racun, dia berdosa besar, dia bunuh diri. Dalam hadis sebut apa? Sesiapa yang bunuh diri, Allah akan azab macam mana cara dia bunuh diri. Tetapi membunuh diri adalah dosa besar, tetapi bukan menyebabkan dia jatuh kafir. Maksudnya kalau orang bunuh diri, diurus seperti orang Islam. Ustaz, dia ni sepanjang hidup makan duit riba, duit bunga. Dia kalau bagi pinjam ke orang, dia akan ambil lebih. Bukan share, bukan meniaga, bukan melabur. Memang dia jenis ceti. Kan orang-orang Melayu dulu kan, jenis gadai tanah tu, makan duit punca apa semua tu. Kan? Tergadai habis waktu tu, orang Melayu cukup kuat lah duit dulu, tanah bendang apa semua tu, bagi pinjam makan bunga. Kan? Ceti.
Sampai ke mati dia makan duit bunga, duit judi, duit apa, riba. Riba ni dosa besar. Fa'zanu biharbin minallah, isytihar perang dengan orang yang makan riba, tetapi dia muslim. Ini ahli sunnati wal jamaah. Bahkan tuan-tuan, selalu kita sebut, kalau dia mati sebelum bertaubat, dia mungkin diazab dan dia mungkin diampunkan dosa dia. Okey? Selama mana ia tidak mengatakan dosa besar itu halal. Yang itu dah kena ingat. Satu orang minum arak, kita pergi tanya dia, arak tu haram tak? Arak ni haram. Ni tuan-tuan kena bagi beza nah. Halus. Minum at the same time, dalam masa yang sama dia mengaku kata haram. Pasal tu sampai kelar saya belum jumpa lagi orang isap rokok yang baca bismillah. Saya tak pernah jumpa lagi. Tuan-tuan, saya tak tahu jumpa, dia kata saya jumpa siap selawat lagi. Tapi saya tak nak jumpa. Saya tak pernah dengar sebelum dia isap Bismillahirrahmanirrahim, ataupun dia dah isap tengah sebatang lupa bismillah ya awwalahu wa akhir. Dia tak ada. Tak apa. Kita tolak bab. Tapi saya nak habaq, melakukan dosa berbeza dengan menghalalkan dosa. Beza. Ramai orang buat dosa, tetapi dari sisi mereka tu, mereka kata benda tu salah. Orang mencuri, orang berzina, berjudi, mereka memang buat. Pasal apa mereka buat? Iman mereka lemah. Tapi saya duk nampak dia tarawih pi, jemaat tak tinggal, dia dulu. Itu yang kita kata yazid wa yanqus. Jangan duk pelik. Iman bertambah berkurang ni benda yang apa? Benda yang memang senantiasa berlaku dalam hidup manusia. Pasal itu Nabi kata likulli amalin syirrah. Setiap amal ada masa syirrah, ada masa dia naik, dan ada masa fatrah, ada masa dia takkan. Tuan-tuan pun mesti ada 1-2 masa rasa malas. Mesti ada. Dia kata saya tak ada rasa malas. Saya memang ternanti-nanti semayang ni, memang tak sabar-sabar depa nak buka masjid ni. Tak apalah. Ini di kalangan aulia, wali-wali. Tapi kita mesti ada perasaan malas, perasaan jemu, perasaan turun naik iman. Okey? Satu orang dia minum arak, tapi bila kita tanya, dia kata haram. Bahkan dia pun tak ajak orang buat. Dia kata saya minum, tapi saya bagi tahu benda ni haram. Kan? Okey? Dia berdosa, tapi dia Muslim. Okey? Berbeza dengan orang yang tak minum. Pasal tuan-tuan, banyak orang kafir tak minum. Dari sudut apa? Kesihatan. Tapi bila kita tanya, macam mana minum arak? Dia kata tak ada masalah. Minum dalam masa yang sama mengaku kata haram, Muslim. Tapi walaupun dia tak minum, tapi dia kata arak ini tak haram, dia halal kan. Benda ni tak ada masalah, hak asasi manusia. Siapa nak minum, minum. Kan? Maka menghalalkan yang haram, yang ni yang dikatakan sebagai kufur. Okey. Sebab itu tuan-tuan biasa dengar ada hadis Adi bin Hatim. Dia mari dekat Nabi, masa tu Nabi baca satu ayat. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanakum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi, Kristian itu mengambil padri mereka, mengambil ulama mereka sebagai Tuhan yang disembah. Adi ni dia Kristian. Adi bin Hatim. Dia kata kami tak sembah, kami tak sujud, kami tak tunduk. Sebab dia faham macam tu. Dia faham sembah tu macam kita tengok orang Tok Pekong duk buat tu. Dia faham macam tu lah. Dia kata tak, kami tak buat. Kemudian Nabi bagi tahu maksud sembah tu apa dia? Maksud ibadat tu apa dia?
Yang dikatakan ibadat itu, kata Nabi, yang dikatakan kamu mempertuhankan padri itu, ayat tu kata ahli kitab mempertuhankan. Ambil ulama jadi Tuhan, ambil ulama jadi sembahan. Tahu maksud dia apa? Apa yang dihalalkan oleh Allah diharamkan oleh ulama-ulama padri kamu, kamu mengharamkan. Pasal itu tuan-tuan tengok dalam Al-Quran cerita bagaimana Yahudi menghalalkan apa yang asalnya haram. Kamu ikut siapa? Allah ke padri? Adi kata kami ikut padri. Mereka tukar, kamu ikut padri. Nabi kata fatilkal ibadah. Yang tu maksud sembah. So orang yang menghalalkan apa yang haram jatuh kafir. Dia mungkin kaki ekor, dia mungkin penjudi, kaki judi, tapi dia mengaku benda tu haram. Pasal kata, pasal apa hang tak berhenti? Pasal apa hang duk main? Dia kata belum dapat hidayah. Doalah sama supaya aku boleh berhenti, boleh pergi masjid. Aku pun tahu benda ni haram. Aku tak pernah beli makan. Aku cuma beli benda, beli kereta, buat rumah. Dia kata aku belanja hang pun semua duit gaji. Aku tak pernah belanja duit ekor. Walaupun aku ni main ekor, tapi aku tahu halal haram. Kita dengar tersandar. Dia kata walaupun hang tengok macam ni aku main nombor ekor, tapi makan minum aku tak guna duit ekor. Aku guna duit gaji. Aku asing. Duit ekor hang buat apa? Aku buat rumah, buat bilik air, botai apa semua. Pasal tak boleh makan ya. Tak boleh jadi darah daging. Ini dia panggil penjudi yang beriman. Tapi kita nak habaknya, yang ni semua ni yang buat dosa besar ni fasik, tapi Muslim. Muslim makna kita layan deal macam orang Islam. Lepas tu kita doa dapat hidayah. Kan? Okey. Seterusnya kita sambung. Okey. Dan dia kata tidak ada perselisihan di antara ahli sunnah bahawa iman adalah percaya di dalam hati, mengaku dengan lidah, ini ucap dengan lidah, beramal dengan anggota. Okey. Bila dipandang dari sudut pahala di sisi Allah dan layaknya memasuki syurga dan neraka. Tapi apabila dipandang dari sudut hukum dunia, maka iman ialah mengaku dengan lidah, menutur dengan syahadah. Maka siapa yang mengaku, maka dilakukan ke atasnya di dunia ini hukuman di dunia. Berarti apa dia? Dia dituntut mengamalkan tuntutan dua kalimah syahadah, menunaikan haknya dan tidak dihukum kafir, kecuali bila mengucap atau mengamalkan perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Yang panjang-panjang ni apa dia? Pendek dia macam ni je. Siapa mengucap, Islam. Siapa mengucap, Islam. Itu poin dia. Senang tak? Mari mana-mana orang kafir, dia mengucap. Kita tak payah duduk selongkak, tak payah duduk ragui, tak payah duduk susah-susah. Dia ni pasal apa ustaz? Ada agenda apa ni? Pasal apa dia mengucap ni? Pasal apa dia masuk Islam ni? Ada apa ni? Boleh percaya ke ni? Boleh pakai ke dia mengucap ni? Mungkin nak menikah dengan orang Melayu kita ke? Mungkin pasal apa ke? Mungkin nak menang pilihan raya ke? Mungkin ada apa ke? Ni mungkin nak lari ke apa? Mungkin nak duduk sini ke apa ke? Dia kata hadis sebut siapa mengucap, Muslim. Tak perlu nak mempersoalkan dalaman dia. Dia bawa hadis Usamah bin Zaid yang selalu kita baca. Nampak? Rasulullah mengutus kami untuk berperang hingga kami berada di suatu kawasan Al-Huraqat min Juhainah. Kata Usamah, kami menemui seorang lelaki kafir, lalu kami mengejarnya. Ia pun mengucap, maksudnya dia kafir, lalu kami ligan dia, dapat tangkap dia. Dia mengucap lepas kami tangkap tu. Hadis ni selalu kita bincang. Lalu saya, kata Usamah, tikam, makna bunuh juga dia. Bunuh juga. Tuan-tuan kena faham ni. Masa tu dia duk perang, lepas tu dah kena ligan, nak kalah, orang nak bunuh dan mengucap. Kalau kita pun, tuan-tuan, tak payah kata lagu ni, lompat-melompat pun kita dah dia ni. Saat dia masuk kat kawan tu,
Elok-elok kawan tu jatuh, dia kata dok silap nak masuk balik kat kawan ni. Tengok kawan ni pun nak jatuh, silap, dia kata nak masuk kat kawan tu. Sehari 3 kali hantar orang. Tuan-tuan rasa macam mana? Karut dia ni. Ini semua tak boleh pakai ni, cari makan. Okey, nampak ada our judgment, penilaian kita, nampak dia ni tak boleh pakai. Tukar pasal apa? Pasal dia ada interest, dia ada kepentingan, bukan ikhlas. Tapi dalam Islam dia cukup cantik. Ini urusan dia dengan Tuhan. Sebab kita tak boleh tahu. Yang politik tu soal lain lah, kan? Politik tu tuan-tuan buat penilaian. Tapi saya cakap dari sudut agama ni, dari sudut agama, kan? Dari sudut agama dia bunuh. Bila benda ni sampai kepada Rasulullah, kalau kita di tempat Rasulullah sebagai manusia yang tak ada wahyu, kita akan sokong dan kita akan boleh faham, kita understand, boleh faham pasal apa Usama bunuh juga. Pasal dia ni tadi hang tak mengucap, tadi hang lawan. Dah kalah baru hang nak pusing, tukar pihak, nak mengucap dan tu. Kalau dia mengucap tak boleh bunuh. Dia pun tahu. Man qala la ilaha illallah asama minni dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum. Nabi sebut, siapa yang mengucap asama minni, selamatlah, terpeliharalah daripada aku, dima'ahum, darah-darah mereka, amwalahum, harta-harta mereka, wa a'radahum, kehormatan mereka, tak boleh sentuh kalau dia mengucap, dan dia mengucap. Tapi kata Usama, khaufan min silah, ya Rasulullah, aku tetap bunuh dia kerana dia takut, dia mengucap itu dia takut mati. Nabi SAW kata, afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lam, adakah engkau Usama membelah, syaqaqta, membelah qalb, dada dia, sehingga engkau tahu di dalam hati dia ada apa. Ini yang kita kata, kalau satu orang mengucap, satu orang dia mendatangi masjid kita, dia salat bersama dengan kita, dia makan sembelihan kita, dia hidup dalam masyarakat kita, maka dia kita kata Muslim. Kita urus seperti mana urusan orang Islam. Ini dalil yang besar, kan? Okey, habis bab itu. Senang, orang Islam urusan dia senang. Kemudian dia sebut pada muka surat 263. Itu berkaitan dengan iman. Sebab tu tuan-tuan, sekali kita akan tengok di dalam hadis disebut bagaimana Nabi SAW menjadikan iman itu perkataan dan perbuatan. Bisa dengarlah hadis tu. Hadis yang kata iman tu perkataan dan perbuatan. Hadis apa? Al-iman bid'un wa sab'un. Ini tuan-tuan kena ingat hadis ni. Hadis ni kalau boleh hafal. Pasal hadis ni bukti yang besar tentang iman itu perkataan dan perbuatan. Nabi kata iman ada 70 cabang, bukan 70 lebih. Penggunaan angka 70 ni nak bagi tahu banyak. 70 lebih, banyaklah. A'laha yang paling tinggi, ataupun dalam setengah riwayat afdaluha, yang paling tinggi, iman yang paling tinggi. Ini juga dalil bahawa iman itu ada tingkatan. Iman saya dengan iman tuan imam sama ke tak? Sama. Pasal apa sama? Pasal dua-dua pakai jubah demam. Iman tidak diukur dari sudut pakaian. Ni tuan-tuan semua ni tuan-tuan kena ingat ni. Ni kita nak masuk tajuk ni. Kita semua dalam Masjid Al-A'la ni, dari satu sudut kita sama. Apa dia? Muslim, mukmin. Saya dan semua yang dengar adalah orang Islam dan orang beriman. Tapi yang tengok live ada juga yang kafir tengok. Satu Cina duk repair kereta, dia repuh tu, dia kata dia pun duk tengok saya punya ceramah, kan? Tapi saya tak boleh kata yang tengok semua Islam, pasal ada yang bukan Islam. Tapi di sini ada, tak ada, kan? Okey. Tetapi kita berbeza. Berbeza apa? Kadar iman. Kadar iman kita tak sama. Kadar iman kita tak sama. Saya dengan tuan-tuan berbeza. Berbeza maksudnya apa?
boleh jadi iman tuan-tuan lebih kuat, lebih banyak daripada iman saya. Macam mana nak tahu? Yang ni kita dengan Allah saja. Sebab itu banyak-banyak. Kan? Iman tak sama. Pasal tu ada iman yang kuat, ada iman yang lemah. Kan? Okey. Sabar lagi kita bincang waktu tu. Tak mana tadi kita? Kita berhenti pada hadis tadi. Yang paling tinggi qaul la ilaha illallah. Itu perkataan. Nabi kata yang paling tinggi la ilaha illallah. Dah ada orang tuan-tuan tak pernah buat baik dalam hadis Muslim, buat dosa, cuma dia ada la ilaha illallah, dia masuk syurga. Okey, itu perkataan. Lagi wa adnaha, Nabi sebut yang paling tinggi dengan yang paling rendah. Yang paling rendah imatatul adha 'anit tariq, membuang sesuatu yang menghalang di tengah jalan. Yang tu apa dia? Perbuatan. Yang tu bukan gaduh bercakap. Tuan-tuan tak pi kat kayu tu, pi. Tuan-tuan nampak ada kayu tengah jalan, tuan-tuan pi bercakap dengan dia lah. Pi tepi sikit. Dia kata, minta maaf, dia kata duduk tengah. Tuan-tuan pergi dengan tangan atau dengan kaki, pegang ataupun kaih. Itu apa? Itu amal jawarih wal arkan. Itu fi'lun. Itu perbuatan. Itu action. Orang yang buat lagu tu, orang beriman. Orang beriman, dia tidak menghalang dan menyusahkan orang lain. Orang yang menyusahkan orang lain, menghalang orang lain, itu orang yang kurang iman. So kita dah tahu dah, qaulun la ilaha illallah. Amal, buang. Itu amalan tu. Hati, tadi kita kata adanya perkataan lisan, perbuatan anggota hati. Wal haya, malu. Nampak cantik hadis tu, dia rangkum 3 dalam 1. Malu di mana? Malu adalah pasal itu Nabi kata iza lam tastahi fasna' ma. Kalau satu orang yang tak ada berasa malu, dia akan buat apa saja. Malu tu perasaan, malu tu dalam hati. Okey. So clear. Hadis menunjukkan bahawa adanya ucapan, adanya perbuatan dan adanya amalan hati. Kemudian kita masuk kepada tajuk yang ataupun poin yang kedua. Ada masalah lagi? Okey, ada. Iman boleh bertambah dan berkurang. Iman boleh bertambah dan berkurang. Okey. Ini perkataan ahli sunnah. Berkata Al-Imam At-Tahawi, iman itu satu dan ahli iman pada asalnya adalah sama. Berlebih kurang di antara mereka itu berlaku pada perasaan takut, takwa, mengawal nafsu dan melazimi perkara yang aula, yakni amalan yang diutamakan. Namun demikian, zahir nas Al-Quran dan hadis menunjukkan bahawa iman itu boleh bertambah dan iman itu boleh berkurang. Ini kita tengok dalil iman itu boleh bertambah dan iman itu boleh berkurang. Jadi ini jawapan. Iman boleh bertambah dengan iman boleh berkurang. Ini jawapan kepada apa? Jawapan kepada semua persoalan yang orang duk tanya. Macam mana orang masjid boleh jadi macam ni? Macam mana Tok Lebay boleh menjadi macam ni? Macam mana Tok Syekh ni boleh jadi? Macam mana Tok Haji ni boleh jadi macam ni? Macam mana orang berjanggut ni boleh jadi macam ni? Pasal iman itu tidak tetap. Betul tak tuan-tuan? Kita tengok, tadi baru lepas kuliah, tadi baru lepas sembahyang, berebut masa makan. Ini duk pelik lah. Faham tak? Dia kata apa? Makan berebut, tak beratuk. Kan? Makan, orang masjid ni makan, lepas tu bungkus ambil bawa balik, dah makan bawa balik pula, orang belakang tak ada. Orang masjid apa lagu ni? Ya Allah, jangan duk pelik lah. Mayang bab lain, makan bab lain. Faham ke tak? Bukan masjid ni, bukan orang-orang dalam masjid ni.
Sebab iman ketika semayang kuat, iman ketika jamuan kurang tu lah. That's answer, my fellow friend. Dia kata pasal apa iman dalam masjid tak bawa pergi tempat jamuan? Iman dalam masjid dia rasa lain. Dia bergadak Tuhan. Di jamuan mungkin dia tuan-tuan tak payah satu orang keluar mai. Orang ambil kasut dia maki berganak. Iman. Okey, pasal itu Nabi kata pilihlah kawan. Nabi kata pilihlah bi'ah, environment. Nabi kata dekat pembunuh tu kan, intaliq ila ardin kada wa kada. Hang kalau nak bertaubat, nak jadi baik, tak boleh stay di sini. Hang kena berpindah. Nampak? Pasal apa? Pasal persekitaran memberi kesan kepada Kalau hang nak bertaubat, hang duduk juga tang ni, hang jahanam. Tapi kalau hang nak berubah, nak selamat, hang kena pindah. Fa'budillah. Hang kena pi tang mana? Nabi bagi solution. Pi kawasan tu, semua situ geng bagus. Dan fa'budillah ma'ahum. Hang duduk dengan geng-geng bagus tu, hang jadi bagus macam depa. Agama dilihat kepada siapa dia duduk berteman. Ni faktor, dia panggil faktor sampingan. Nampak tuan-tuan? Okey. So kita tengok dalil-dalil yang menunjukkan bahawa iman itu boleh bertambah. Antaranya surah Al-Anfal ayat 2. Surah Al-Anfal ayat 2. Tuan-tuan boleh balik baca dan balik buka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman. Bertambahlah iman. Nampak? Itu zadathum, bertambah. Maksudnya iman itu boleh bertambah. Kemudian surah Ali Imran ayat 173. Fazadahum imana, dan bertambahlah iman mereka. Tengok. Juga dalam surah Al-Fath ayat 4. Liyazdadu, semua perkataan ziyadah, perkataan zada yazidu, perkataan maksud tuan-tuan, bila Quran dia mukhalafah, bila Quran kata boleh bertambah, dalam maksud yang sebaliknya boleh berkurang. Walaupun dia tak kata boleh berkurang, tapi dia kata boleh bertambah. Maksudnya sesuatu yang boleh bertambah, mukhalafahnya, sebaliknya, tersiratnya, ia juga boleh berkurang. Dan kita tahu pasal itu iman ni disebut oleh para ulama, dia perlu recharge. Dia macam bateri juga. Dia perlu untuk di-charge semula. Macam mana charge? Duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang ada orang dia lemah, dia pergi umrah, kan? Dia pergi umrah, dia charge, dia balik mai, kan? Awal-awal umrah tu bateri penuh. Lepas tu kuih lama korang, dia kuat longgak. Lepas tu dia kena pergi pula charge. Macam tu lah. Mari majlis ilmu, kita duk charge iman ni, mantap. Lepas tu bila kita balik pergi dengan keluarga kita, pergi tempat kerja kita, yang jenis geng malahun, yang jenis lara tu, di masjid semua orang bagus, semua astagfirullah, silap sikit alhamdulillah, kan? Kita bagi pun jazakallah khair, semua Allah. Pergi tempat kerja kita, semua sembang mengarut, sembang bohong, sembang janda, sembang ekor, sembang benda-benda tak guna, kita pun tak guna sama. Lepas tu bila kita mari masjid, dia kira lain. Charge. Pasal tu Quran kata anil lagwi, orang beriman ni, orang qad aflahamal mu'minun, dia kena anil lagwi mu'ridun, dia kena berpaling, dia jangan duduk. Pasal apa? Bila dia duduk, iman dia akan hilang. Nampak tuan-tuan? Dia kata macam mana ustaz saya pergi kedai tu nak beli nasi lemak, tengok meja tu semua geng-geng tok lebay jawatan kosong masjid. Awak dia duduk tengok wrestling tu pakai spender. Janganlah. Iman dia berkurang. Setengah-setengah tu dia tok. Dia tahu tengok wrestling tak padan nak pakai. Lepas tu dia pakai balik kan. Dia pun rasa macam tak berapa nak seronok nak tengok, nak tepuk dengan pakai ni kan. Iman tu. Kan. Okey? Sebab itu Nabi SAW juga sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata akmalul mu'minin imanan. Orang yang paling sempurna. Maksudnya ada orang yang kurang sempurna. Kan? Okey. Kemudian kita tengok juga dalam satu hadis. Dalam satu hadis, sebab sebelum kita bagi laluan pada azan ni, tuan-tuan tengok hadis yang masyhur. Ini juga maksudnya ada kuat, ada lemah, ada sederhana. Man ra'a minkum munkar, sesiapa yang melihat sesuatu munkar,
falyughayyir biyadihi, dia hendaklah mengubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu dengan lisannya, jika dia tidak mampu dengan hatinya. Saya bukan nak fokus yang tu, hujung tu, wadzalika ad'af, itulah selemah-lemah iman. Maksudnya ad'af, ada ad'af paling lemah, kalau paling kuat aqwa atau akmal. So tuan-tuan, apakah kesan ataupun apakah dia panggil natijah pengajaran kita, pengajian kita malam ni? Apa dia kesimpulan dia? Apa benda tuan-tuan nak bawa balik? Apa benda yang tuan-tuan nak bulih malam ni? Apa benda hasil pengajaran kan? Kita bila buat semak kan, kita nak tahu hasil kita. Hasilnya kita sedar bahawa diri kita yang mengaku beriman tidak sentiasa selamat dan tetap di atas jalan yang lurus. Boleh jadi bila-bila masa iman itu lemah, kurang, rosak, sehingga kita tergelincir, terkeluar, dan kita tersasar dari jalan yang lurus. Ingat, hari ini kita di atas siratal mustaqim, besok belum tentu, kerana ia boleh berubah. Orang Melayu kata disangka hujan panas hingga ke petang, benda tak boleh dijangka. So iman, bila tuan-tuan sedap macam tu, jangan cuba-cuba nak lari atau nak jauh daripada kehidupan yang baik. Kadang-kadang dia rasa confident kan? Dan kita baca dalam hadis, dalam ayat Quran, kisah orang yang mula dengan iman tapi di hujungnya dia tergelincir. Ramai. Okey. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan Allah memberkati kita di atas poin-poin utama iman ahli sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.